Budaya rasuah bermula daripada UMNO. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata UMNO membudayakan rasuah bila mengimbas kembali bahawa almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz Nikmat memang amat anti UMNO kerana merosakkan orang Melayu dan merosakkan politik Melayu. Menurut Khalid, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang disebutnya sebagai kawan baik Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mempromosi cash is king yang membawa kepada budaya rasuah. Awak punya kawan baik tu, Datuk Seri Najib tu, dia kata cash is king. Kenapa awak diam? Dia politik dia adalah politik wang. Dia istihar, tak malu, tak anu, tapi awak bela dia. Bila menyifatkan politik Najib sebagai politik wang, katanya rasuah kini dibuat secara terang-terangan. Hasil politik wang orang Melayu banyak yang rosak. Pegawai-pegawai dari bawah sehingga ke atas dibudayakan dengan rasuah sehingga ada yang memintanya. Khalid turut menyelar sikap Abdul Hadi yang menyalahkan orang bukan Islam sebagai punca rasuah. Bukanlah janganlah bangang sangat sampai nak kaitkan soal rasuah ni kepada bangsa. Dan semestinya nak kaitkan pada agama. Ramai orang Islam yang makan rasuah. So janganlah nak membohong, nak kata ni semua yang bukan Islam dan bukan Islam tu punca dia. Punca yang terbesar adalah yang bagi awak 90 juta tu. Haji Hadi. Yang dapat 90 juta tu. Rasuah yang menyebabkan kamu tiba-tiba nak jadi kawan dengan UMNO. Dulu musuh UMNO. Yalah. Inilah dia. Janganlah anulah. Saya pun yang kes Sarawak Report tu sampai sekarang awak tak dapat jelaskan. Tak berani nak saman Claire. Dia kata Claire fitnah. Dia saman lepas tu tarik balik. Lepas tu tarik balik. Lepas tu kita difahamkan ada pula dia terpaksa settle out of court dengan Claire. Dengan jumlah yang agak besar. Dengan jumlah yang agak besar. Mana dia dapat duit tu? Khalid berkata demikian dalam satu video bersama Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau Jeming Hassan. Beliau juga membidas Abdul Hadi yang mendakwa Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan persekutuan. Ini fitnah yang jelas dan nyata. Kami Pakatan Harapan tak pernah bersetuju nak pindah perlembagaan. Kenapa awak berbohong? Penipu awak, tegasnya. Malangnya naratif ini yang dibawa oleh pemimpin PAS lain tanpa ada sekelumit rasa berdosa untuk berbohong. Ketua Penerangan PAS Khairul Nizam Khairuddin dalam menjustifikasi kerjasama bersama UMNO menerusi apa yang disebutnya sebagai penyatuan ummah berkata, kemenangan Pakatan Harapan jelas menjadi mimpi ngeri buat rakyat dan negara. Katanya dalam satu kenyataan, demi kuasa politik dunia beliau sanggup mengeluarkan kata-kata yang membawa fitnah. Pemerintahan PH selama 22 bulan telah membawa banyak masalah bukan sahaja kepada kepentingan rakyat, bahkan juga kepada kedaulatan negara dan kepentingan umat Islam serta bumi putera seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Jom channel tidak faham apa yang dikatakan sebagai mimpi ngeri rakyat oleh Khairul Nizam itu. Ini kerana yang sedang bermimpi ngeri sekarang ialah Najib Razak yang baru memulakan hukuman penjara selama 12 tahun kerana menyeleweng dana SRC International bernilai 42 juta ringgit. Selasa lalu, panel terima hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak rayuan pelopor cash is king dan mengekalkan hukuman yang diputuskan oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020 yang lalu. Namun, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marsuki seolah-olah mempertikai keputusan hakim tersebut apabila berkata, secara peribadi jauh di sudut hati saya belum dapat diyakinkan bahawa Datuk Seri Najib bersalah seperti yang cuba dibuktikan oleh pihak pendakwa. Keberanian Datuk Seri Najib untuk melakukan sumpah mubahalah walaupun ia bukan sebahagian dari proses perundangan menyebabkan saya berpendirian sedemikian. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata, di dalam kes Najib ini bukti yang dikemukakan pihak pendakwa raya amat jelas melepasi keraguan munasabah sehinggakan Mahkamah Persekutuan membuat dapatan bahawa kes tersebut adalah simple and straightforward. Mahkamah Persekutuan juga mendapati dapatan Hakim Nazlan bahawa pembelaan derma Putra Arab tidak dibuktikan. Faiz berkata sumpah mubahalah tidak diiktiraf dalam perundangan Islam. Adakah sumpah mengatasi bukti? Atas nas atau dalil apakah beliau beranggapan begitu? Sedangkan Allah menyebut secara jelas tentang pemakaian bukti dalam perundangan seperti mana dalam surah Al-An'am 152 yang bermaksud, dan apabila kamu memberikan apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu mempunyai hubungan kerabat.
Malahan tiada apa-apa nas atau dalil yang mengiktiraf sumpah mubahalah dalam kes jenayah, tegasnya. Mengulas mengenai kes dana 90 juta ringgit yang dibangkitkan oleh Khalid pula, Faiz menyoal, jika sumpah mubahalah boleh diterima dalam sistem perundangan, kenapa tidak Presiden PAS bersumpah mubahalah sahaja di dalam kes saman fitnah dana 90 juta ringgit terhadap editor Sarawak Report Claire Brown? Untuk apa PAS perlu membayar 1.4 juta ringgit sebagai kos menarik balik kes jika sumpah mubahalah sah bagi membebaskan PAS daripada tuduhan tersebut? Menurut Faiz, pendirian flip-flop PAS ini menunjukkan sikap hipokrasi PAS dalam menghalalkan perjuangan mereka atas sentimen agama. Pemimpin PAS seperti Khairi dan Zuhdi itulah yang memberikan gambaran buruk kepada Islam apabila mereka bekerjasama dengan pihak yang menjadi punca semaraknya budaya rasuah di negara ini. Jika bukan kerana Pakatan Harapan berjaya menumbangkan UMNO BN pada pilihan raya umum ke-14 lalu, mungkin mereka yang terbabit dengan skandal perolehan kapal pesisir pantai LCS seperti yang didedahkan dalam laporan ahli jawatan kuasa, kira-kira wang negara PAC baru-baru ini tentu masih terus bermaharaja lela tanpa dikesan. Malang sekali PAS memilih untuk berpelukan dengan parti yang terpalit dengan kebejatan ini, kononnya atas nama Islam memimpin. Berhentilah berbohong dengan menggunakan nama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kalian lakukan dan sudah mengingatkan menerusi firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 3 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.